Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan beberapa lagi cerita yang boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran. Dan kesemua cerita yang Abang dapatkan kali ini adalah melalui email. Jadi tanpa membuang masa lagi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita semua satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini sebenarnya disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Nani, tapi bukanlah daripada cerita Nani. Cerita ini sebenarnya dialami oleh kawan baik Nani yang bernama Adam, berlaku dekat Seremban pada tahun 2010. Pada waktu tu Adam adalah anak, bukan pada waktu tu. Sebenarnya Adam adalah anak kedua daripada dua beradik. Dia ada seorang kakak dan dia ada seorang mak. Mak dia pula adalah seorang ibu tunggal sebab pada waktu 2010 ayah dia sudah pun meninggal dunia. Pada waktu tu Adam bekerja dekat Kuala Lumpur. Dia bekerja sebagai salah seorang manager dekat dalam satu syarikat industri pakaian kalau tak silap abang. Jadi dia duduk jauh daripada mak dia, dan mak dia tinggal seorang-seorang dekat Seremban sebab kakak dia pun tinggal dekat rumah yang berlainan sebab kakak dia bekerja di negeri yang lain. Ceritanya bermula bila pada satu hari Adam dapat panggilan telefon daripada mak dia yang mengatakan mak dia nak berpindah rumah. Bukanlah kerana rumah yang mereka duduk sekarang tu tak elok, tapi mak dia nak mengurangkan kos perbelanjaan. Sebabnya pada waktu tu mak dia sudah tidak bekerja lagi. Jadi yang menanggung mak dia adalah Adam dan juga kakak dia. Jadi sebagai seorang emak tak naklah menyusahkan anak-anak. Menyewa dekat rumah sekarang harga sewaan dia agak tinggi. Jadi mak dia dengan bantuan kawan-kawan pergilah cari rumah yang lebih murah untuk disewa. Jumpalah satu flat dekat tengah-tengah Seremban. Dan walaupun mak dia selalu dengar, bukan mak dia aja, semua orang Seremban termasuk abang selalu dengar cerita seram dekat flat yang itu, tapi mak dia kata itulah salah satu tempat yang murah sewanya. Bila dengar mak dia nak pindah, pada awalnya Adam rasa risau juga sebabnya banyak cerita-cerita pelik berlaku dekat flat tu. Tapi nak buat macam mana? Mak dia berkeras nak pindah sebab tak nak menyusahkan anak. Jadi duit yang lebih bolehlah digunakan untuk benda-benda lain. Jadi pada waktu perpindahan tu sebenarnya Adam bercadang nak tolong mak dia waktu Sabtu Ahad. Tapi pada hari kejadian perpindahan, dia terpaksa bekerja lebih masa sebabnya ada sesuatu yang berlaku di syarikat dia dan memerlukan dia ada di syarikat pada waktu tu. Jadi mak dia kata tak ada masalah sebab proses perpindahan dilakukan pula. Maksudnya kakak dia temankan. Kakak dia ada dekat tempat kejadian. Tak adalah takut sangat. Dia kata bolehlah walaupun Adam tak ada. Bolehlah kakak dia bantu-bantu apa yang patut. Jadi selang seminggu mak dia telefon lagi. Adam baliklah, mak dia cakap, sebab mak dia dah nak buat kenduri doa selamat, kenduri masuk rumah. Adam pun tak bolehlah nak bagi alasan lain lagi. Dia pun terus ambil cuti Sabtu Ahad. Walaupun Sabtu Ahad sebenarnya dia memang susah nak cuti. Sebab dia bekerja dekat bukan kedai lah, dia macam satu kawasan penjualan baju kan. Jadi dia kata bukan senang nak cuti Sabtu Ahad sebab Sabtu Ahad lah banyak customer. Jadi disebabkan dia pujuklah bos dia nak juga cuti sebab nak teman si mak. Dapatlah cuti, bos bagi 2 hari. Jadi petang Jumaat tu dia teruslah naik kereta pergi ke tempat rumah baru mak dia duduk. Sampai-sampai dekat kawasan rumah flat tu, dia dah rasa tak sedap hati sebab kawasan tu memang kebanyakan rumah dia dah kosong. Dan keadaan kawasannya tidaklah begitu terjaga awal. Tapi tingkat-tingkat bawah masih lagi ramai orang.
Tempat mak dia sewa adalah tingkat-tingkat yang atas, yang mana rumahnya dah tak banyak dekat kawasan tu yang disewa. Rumah sebelah menyebelah memang kosong, sebab itulah sewanya murah agaknya. Jadi bila dia masuk dekat dalam rumah tu, dia tengok ramai orang yang bersedia bersiap-siap untuk masak-masakan, sebab malam tu lah dia orang nak buat kenduri doa selamatnya, panggil orang masjid. Jadi pada malam tu berlakulah kenduri doa selamat seperti yang dirancangkan oleh si emak. Waktu tu pula kakak dia yang tak ada, dia pula yang ada, macam bertukar ganti dengan minggu lepasnya. Jadi dah habis-habis kenduri, semua tetamu dah balik. Waktu tu Adam merasa penat sangat badan dan dia pun minta izin dengan mak dia untuk tidur awal, dan dia pun masuk dalam bilik lebih kurang pukul 12.30 malam. Tak adalah awal sangat itu. Lepas masuk bilik tu, dia tutup bilik, dia kunci, dan itu menjadi kebiasaan dia, dan dia nyalakan lampu tidur. Mak dia dah siap-siapkan lampu tidur. Dan pada waktu tu dia rasa kedudukan bilik dia agak kecil tapi selesa. Ialah sebab mak dia tinggal seorang-seorang kan, tak adalah apa sangat. Jadi dia pun tidurlah pada malam tu. Tengah-tengah malam, dia kata lebih kurang nak ke pukul 3 pagi lah. Tiba-tiba dia rasa satu badan dia rasa macam kejang. Dia pun tak tahu apa sebab dia, rasa betul-betul tak selesa, dan dia pun bangun daripada katil dia. Pada waktu tu dia punyalah terkejut sebab satu bilik dia gelap. Lampu tidur yang dia dah nyalakan tadi macam ada orang yang matikan. Dan lebih menakutkan lagi, pintu bilik dia yang tadinya dah dikunci, tapi pintu biliknya kali ini terbuka. Mujurlah ada cahaya yang datang daripada kawasan meja makan. Nampaklah juga di sekeliling apa yang ada di sekeliling bilik. Pada waktu tu Adam cuba nak bergerak, turun daripada katil, nak tutup pintu bilik dan nak nyalakan lampu tidur seperti waktu mula-mula dia tidur tadi. Tapi dia pelik, kaki dia kebas, macam tak boleh nak bergerak. Dia pun biarlah urut-urut kaki dia. Mungkin dia kata, orang kata kesemut lah, sesemut-sesemut ni kan. Jadi waktu dia urut-urut kaki dia tu, dia pandanglah dekat sekeliling bilik dia. Tiba-tiba dekat belakang pintu bilik dia keluar satu tangan warna hitam. Dan tiba-tiba tangan tu menolak pintu bilik yang tadinya terbuka dah tertutup. Yang berdiri dekat belakang pintu bilik adalah seorang pakcik yang tua, bongkok dan kurus. Rambutnya botak. Dia hanya memakai singlet warna putih dan kain pelekat. Dia agak bongkok, lebih kurang bongkok udang orang cakap. Waktu tu Adam dah pelik. Mana pula orang tua ni datang? Jiran sebelah datang nak sekodeng aku ke? Ataupun memang tuan rumah ni memang duduk dekat sini dengan aku yang aku tak perasan tadi? Patutnya tetamu semua dah balik, ni ada pula tetamu seorang tertonggok dekat belakang pintu. Dia diam je lah. Nak kata takut pun tidak juga, sebab bentuk orang tu tak adalah menakutkan. Tiba-tiba pakcik tu angkat muka. Barulah Adam nampak mata pakcik tu terbelalak warna putih. Jadi Adam tahu itu bukan makhluk daripada alam kita. Itu makhluk daripada alam sebelah. Kenapa dia ada dekat dalam bilik dia pada waktu tu? Dan sewaktu Adam cuba nak fikir sebenarnya siapa orang tua yang ada dekat belakang pintu tu telah ditutup rapat oleh atuk yang ada dekat depan Adam. Dan atuk tu tiba-tiba berjalan mendekati Adam. Waktu tu Adam kata dia dah tak tahu, tak ingat selawat, tak ingat Allahu Akbar, segala macam ayat-ayat Quran langsung dia tak ingat. Yang dia nampak adalah yang dia perlu lakukan, fokus kepada atuk tu, apa yang atuk tu nak buat. Tapi atuk tu semakin lama semakin berjalan mendekati Adam. Semakin dekat dia dengan Adam, Adam rasa dekat dada dia ni macam kena tekan dengan satu pemberat yang sangat berat. Waktu tu Adam cuba untuk melawan, turun daripada katil, dapatkan mak dia, selamatkan diri. Tapi kaki dia tak boleh gerak, dada dia betul-betul berat. Muka atuk tu betul-betul nampak jelas daripada cahaya yang datang ke dalam bilik. Dengan muka je yang pucat, kempung, mata dia yang putih tapi besar, mulutnya tenganga, nampak gigi yang agak ketajaman, warna hitam. Waktu tu Adam tak tahu nak buat apa. Dia diam aja tengok atuk tu. Atuk tu semakin mendekati dia. Tiba-tiba
dia dengar suara mak dia panggil, "Adam!" Waktu tu dia kata dia terus bangun daripada katil dan dia terkejut, sebenarnya dah siang. Dia diam. Tadi bukan malam ke? Dia tengok langsir. Memang malam. Dia mimpi ke? Takkan dia mimpi. Benda tu betul-betul berlaku. Dia pegang baju dia, memang basah. Dia pegang dahi dia, memang penuh dengan peluh. Takkan dia mimpi. Dia tengok dekat lantai, memang ada tapak kaki lelaki. Tapi dia diam bila mak dia masuk dekat dalam bilik. Mak dia tegur, "Tadi tak semayang subuh ke? Mak tak kejut. Mak kejut tadi panggil-panggil tak semayang subuh ke?" Adam kata dia tak dengar pun mak dia panggil. Sebenarnya dia tengah blur pada waktu tu. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah dia mimpi, realiti ataupun mimpi? Dia diam, dia duduk kat katil, dia istighfar, dia ambil semayang, dia semayang dulu, semayang qada subuh. Kalau yang mana-mana orang bukan Islam, kalau orang Islam tertinggal semayang, dia kena qada, maksudnya kena buat sekali lagi semayang tu, dengan syarat tinggal semayang tu bukan yang disengajakan. Kalau disengajakan tak ada kot dalam Islam, tak boleh kodok-kodok. Tapi kalau tak sengaja boleh kodok. Itu je lah yang abang tahu lah. Kalau salah betulkan. Jadi dia lepas kodok semayang subuh tu, dia tengok mak dia okey, relax, sediakan sarapan. Dia patut waktu tu muka dia memang pucat lesi. Dah kenapa pula dia rasa macam betul tapi macam mimpi. Jadi mak dia tanya, "Adam kenapa? Adam ada mimpi benda pelik ke?" "Tak ada mak, tak ada." Okey je. Dia tak nak beritahu mak dia. Sebab dia takut kalau dia beritahu mak dia pula huru-hara dah nak kena cari rumah lain. Okeylah. Jadi dia pun dah siap-siap, dia pun duduk dengan mak dia. Esoknya, malam yang kedua, dia tidur dekat rumah tu dah tak ada lagi lah. Itu je lah sekali dia kena. Dan malam-malam seterusnya dah tak ada lagi lah dia dikacau. Minggu-minggu seterusnya. Dia pun disebabkan tak ada kacau untuk kali yang kedua dan ketiga, dia pun tak bercadang lah nak cerita dekat mak dia. Dia diam je lah. Dia simpan rahsia tu sampailah dia kata dia betul-betul boleh terima sebenarnya yang dia alami tu sama ada mimpi ataupun benar-benar berlaku. Selang setahun daripada peristiwa tu, tahun 2011, tiba-tiba Adam dapat panggilan telefon sekali lagi daripada mak dia yang mengatakan mak dia nak pindah rumah lain. Tapi kali ni mak dia cakap mak dia nak pindah rumah yang mak dia nak beli. Bukan sewa-sewa kali ni. Jadi dia pelik juga, mana mak dapat duit mak nak sewa nak beli tiba-tiba pula. Rupanya dalam duit-duit yang Adam bagi dan kakak Adam bagi, mak dia ada kumpul sikit-sikit. Jadi dalam beberapa tahun ni mak dia simpan, dapatlah buat deposit beli rumah second hand. Pun kat Seremban juga, tapi bukan dekat flat yang abang cakap lagi tadi tu, kat kawasan lain. Okeylah, dia kata Alhamdulillah, sebab dia kata dia dah masih teringat lagi apa yang berlaku pada waktu setahun yang lepas dekat flat tu. Jadi mak dia kata, okey, kali ni kakak balik, jadi engkau pun kena balik jugalah, mak dia kata. Sebab mak nak pindah, lepas pindah kita buat kenduri doa selamat sikit sehari selepas tu, dia kata. Jadi Adam pun berjanjilah dengan mak dia, hujung minggu ni dia akan tolong mak dia pindah dan dia akan teman mak dia lah, sebab mak dia nak buat kenduri doa selamat. Jadi pada hari yang ditetapkan, Adam pun balik, kakak dia pun balik. Jadi rumah yang mak dia beli ni adalah rumah second hand, tapi masih lagi elok. Cumanya rumah ni agak besar, ada 2 tingkat. Kat bawah tak ada bilik, semua bilik dekat atas. Rumah ni ada 3 bilik, rumah teres, dia kata. Jadi dia kata hari pindah tu semuanya okey. Lepas tu bila dah okey, rupanya bukanlah mak dia nak buat kenduri doa selamat. Adam kata mak dia nak buat kenduri makan-makan sikit, panggil jiran-jiran. Jadi benda tu berlaku pada petang yang sama je lah. Malam tu lepas habis tu, macam biasa Adam pun nak masuk tidur. Bila dia masuk dekat dalam bilik tu, benda pertama yang dia perasan dekat bilik tidur dia adalah kenapa kedudukan almari dan katil mak dia susun sama macam rumah dia yang lama, iaitu rumah flat tu. Sebenarnya waktu dia pindah tu, dia pun ikut sama susun. Tapi pada waktu tu, dia tak perasan susunan perabot tu adalah sama macam susunan perabot dekat rumah flat tu. Cumanya setiap kali mak dia kata, Adam, katil letak kanan, almari letak kiri, macam ni letak tu, letak. Dia ikut je lah. Sebagai seorang anak kan malah nak bantah-bantah, sebab rumah ni mak dia nak tinggal.
Lepas dah susun-susun, orang dah balik daripada makan-makan, dia masuk balik bilik kali kedua, baru dia perasan bilik dia sama macam bilik hari tu. Jadi bila dia terfikir bilik hari tu sama, dia macam ada tergerak jugalah dekat hati. Jangan-jangan jadi benda yang sama kot dengan setahun yang lepas. Minta jauh lah, dia kata. Dia tak berani nak alami benda yang sama dua kali. Walaupun orang tu tak adalah seram, dia kata, tapi cukuplah, dia kata, memang tak seronok. Malam tu dia pun tidur. Bila dia tidur, tiba-tiba lebih kurang pukul 3 pagi. Dia dengar macam ada orang ketuk pintu. Macam ada orang bunyi tok-tok-tok ketuk pintu. Cuma bunyi ketuk pintu tu bukan dah dekat rumah, dekat bilik dia. Bunyi tu datangnya daripada pintu hadapan rumah. Jadi Adam pun bangunlah. Macam biasa bangun, dia dah duduk dekat katil. Dia cuba pasang telinga. Ada orang ketuk pintu rumah ke? Memang betul. Dia dengar bunyi orang ketuk pintu rumah. Oh, dia diam je lah. Siapa pula yang datang pukul 3 pagi? Dia pun rasa takut jugalah. Dia kata, mana mungkin ada orang biasa yang pukul 3 pagi datang untuk melawat bagi bertukar-tukar kuih. Memang tak lah, dia kata. Jadi dia diam. Tiba-tiba dia perasan ada benda yang sama berlaku seperti setahun yang lepas, iaitu kaki dia bersemut. Dia dah mula rasa tak sedap. Setahun yang lepas berlaku juga, tiba-tiba pukul 3 pagi dia tersedar daripada tidur, kaki dia kebas. Kali ni kaki dia kebas juga. Dan benda yang kedua dia perasan sama macam setahun yang lepas, pintu bilik dia terbuka. Waktu tu dia dah rasa macam benda ni bukan main-main, dia kata. Jadi dengan kata lain, dia kena pastikan adakah dia mimpi ataupun benda ni adalah realiti. Bang, lempang pipi. Betul. Ini bukan mimpi. Ini betul-betul. Tiba-tiba dia dengar ketukan sekali lagi datang daripada pintu hadapan rumah. Waktu tu bulu roma dia dah meremang. Benda yang pertama yang dia cuba masukkan dalam otak, baca apa-apa yang patut ayat suci Quran. Tapi tak ada satu pun ayat suci Quran yang melintas dekat kepala. Dan tiba-tiba pintu depan rumah terbuka dengan keadaan Adam tak boleh bergerak, turun daripada katil. Dia diam tunggu apa yang berlaku. Bilik dia pula berhadapan dengan tangga. Dan selepas pintu bawah rumah terbuka, bunyi pintu tu ditutup. Disusuli dengan bunyi orang naik tangga. Tangga rumah tu pula diperbuat daripada kayu. Maksudnya dia kata walaupun rumah batu, tangganya kayu. Dan bunyi orang tu naik betul-betul jelas. Yang lebih menakutkan lagi, bunyi tu seperti orang yang naik tangga tapi lambat-lambat. Teng, teng macam tu. Jadi waktu tu Adam pandang aja dekat pintu, apa yang akan datang. Tolonglah yang muncul dekat depan pintu bilik dia lepas dia adalah mak dia, bukan orang lain. Itu je yang diharapkan. Nak ingat baca surah apa, satu surah pun dia tak ingat. Dan bila benda tu betul-betul naik tangga sampai ke level kedua, yang muncul adalah atuk tu sekali lagi. Kali ni keadaan dia lebih uzur daripada setahun yang lepas. Bongkoknya bertambah daripada bongkok 2 ke bongkok 3. Baju dan kainnya masih lagi dipakai, warna yang sama. Dan kali ni atuk tu bukan bergerak dengan tundukkan kepala. Dia cuba mendekati Adam dengan kepalanya diangkat ke atas. Waktu tu Adam nampak keseluruhan muka dan badannya. Matanya tetap sama warna putih, mulutnya tetap sama ternganga dengan gigi yang tajam. Tapi kali ini jalannya lebih lambat daripada setahun yang lepas. Waktu tu Adam dah mula menggigil. Dia rasa tolonglah, ini adalah mimpi, bukanlah realiti. Waktu tu dia cuba ingatkan apa-apa surah yang dia nak baca, tapi tak ada satu pun yang terlintas dekat kepala dia. Dia cuba untuk turun daripada katil. Semakin lama benda tu bergerak ke arah dia, semakin susah dia nak bergerak. Dan dia biarkan benda tu semakin mendekati dia. Semakin lama dada dia jadi semakin sakit, seperti ditekan sesuatu. Adam redha, dia kata pada waktu tu, kalau benda tu nak buat apa-apa dekat atas diri dia, tak ada kudrat untuk lawan. Dia biarkan, dia pandang benda tu bergerak ke arah dia sedikit demi sedikit. Dan akhirnya benda tu betul-betul berjarak lebih kurang 1 depa daripada dia. Benda tu bergerak.
tidak bergerak, berdiri memandang ke arah Adam, dan tiba-tiba pertolongan Allah Ta'ala. Suara mak dia, Adam, bangun subuh. Waktu tu terus apa yang ada dekat depan Adam hilang. Dan pada waktu tu dia tak mimpi, dia betul-betul sedar. Mak dia masuk dekat dalam bilik, mak dia tengok, buka lampu, mak dia pun terkejut. Kenapa pula Adam, kenapa berpeluh-peluh ni? Terus mak dia panggil kakak dia pun datang dalam bilik. Waktu tu Adam dah menangis. Adam kata dia dah nangis, dia dah tak mampu nak buat apa-apa, dan dia pun cuba turun daripada katil. Dia kata tak apa, mak dia kata jangan risau, esok pagi kita cerita. Jadi Adam pun bangun, segarkan badan, solat, dan dia buat apa-apa yang patut. Dan selepas tu, waktu sarapan, dia tanya dengan mak dia apa sebenarnya yang berlaku. Dia ceritakan tentang apa yang berlaku setahun yang lepas. Dia ceritakan apa yang berlaku pada malam tu. Mak dia pun cakap, itu bukan mimpi. Itu adalah betul-betul pengalaman yang Adam lalui. Rupanya hanya Adam sahaja dan mak dia juga mengalami benda yang sama. Kakak dia tak alami. Mak dia kata waktu mak dia pindah dekat rumah flat, mak dia alami benda tu. Dan waktu mak dia pindah dekat rumah ni, mak dia pun alami benda yang sama. Waktu malam pertama di rumah 2 tingkat tu, waktu Adam kena dengki, mak dia pun sebenarnya kena dengki dengan orang yang sama. Tak ada jawapan kenapa dia datang. Tapi selepas hari-hari yang seterusnya, benda tu tak ada. Dan sejak daripada tu, mak dia tanya dengan saudara mara, kita ni ada belesaka ke? Ada pendamping ke? Tapi tak ada satu saudara pun yang mengaku. Semua kata kita punya keluarga baik-baik aja. Tapi benda ni terjadi apabila mak dia pindah rumah baru. Tak tahulah kenapa, apa sebabnya. Kalau cerita tentang rumah flat yang abang cakap Tengah Seremban tu, memang abang tahulah benda tu seram. Tapi adakah benda yang sama ikut mak dia berpindah ke rumah baru? Yang peliknya, benda tu hanya terjadi sewaktu pindah rumah baru. Dan selepas dah pindah tu, dah tak ada terjadi lagi. Datang daripada mana benda tu, Adam sendiri tak dapat nak jelaskan. Dan sejak daripada tu, Adam kata dia orang dah berpakat tak nak pindah lagi. Ditambah pula rumah tu mak dia dah beli. Jadi dengan kata lain, tak akanlah dia pindah daripada situ. Memang misteri. Sebenarnya abang nak tambah sikit cerita tentang rumah flat Tengah Seremban tu. Dulu pernah ada cerita tentang rumah flat. Tak naklah cerita, abang rasa ni kampung apa 1-12 minit, abang rasa terseram. Nantilah abang cerita. Abang cerita dalam live TikTok nanti. Kalau abang buat live TikTok dah, cerita yang kisah yang rumah flat tu sangat famous di tahun-tahun waktu abang belajar duduk dekat Seremban dulu. Okey, kita masuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2012 dekat jalan di antara Perak ke Kuala Lumpur. Yang ceritakan dekat abang ni namanya adalah Aminah. Cumanya dia kata bukan dia yang alami benda ni. Yang alami benda ni adalah ayah dan juga kakak dia. Pada waktu 2012, kakak dia pada tahun tu adalah tahun terakhir belajar dekat UiTM Perak. Jadi, hujung tahun 2012, kakak dia beritahu bapak dia, mintalah dijemput. Sebab, kenapa bapak dia kena jemput? Sebabnya nak bawa barang-barang semua balik daripada asrama, balik ke rumah. Sebab kakak dia dah habis belajar, kena kemas bilik, kosongkan bilik untuk pelajar-pelajar baru. Jadi pada hari yang ditetapkan, bapak dia pun pergilah jemput kakak dia dekat Perak tu. Dan dia pun tak ikutlah. Dia kata, balik tu bila habis-habis jemput tu baru bapak dia cerita. Jadi dia kata sepanjang perjalanan di antara KL ke Perak tak ada apa-apa masalah. Sampai dekat Perak lebih kurang petang. Jadi kemas-kemas barang masuk waktu maghrib. Mereka berdua beranak ni, si kakak dengan si ayah ni bertolak daripada Perak ke KL lepas-lepas waktu maghrib. Okay. Jadi dalam perjalanan tu tiba-tiba dua beranak ni rasa lapar nak makan sesuatu. Jadi dia pun berhentilah dekat satu R&R. Dia kata R&R tu memang R&R yang famous, tak adalah orang menakutkan sangat. Cuba yang menakutkannya dekat R&R tu adalah rest and relax. Adalah kawasan tandas dia.
Bapak dia kata, pada waktu tu dia nak masuk tandas. Tapi tandas dia tak ada api yang menyala. Bapak dia cari suis, cuba petik, nyalakan lampu. Tapi semua lampu pun tak ada. Semuanya gelap. Yang peliknya, tak ada seorang pun orang yang buang air dekat bilik air tu. Kat mana tahu orang ramai-ramai ni buang air? Bapak dia pun tak tahu. Disebabkan bapak dia dah tersakit perut sangat, dia pun teruslah buang hajat apa yang patut dekat situ. Walaupun waktu tu dia kata bilik airnya betul-betul gelap. Tengah-tengah buang air tu tak ada apa-apa pun berlaku, cuma rasa seram-seram sikit lah. Selepas habis buang air, diorang berdua beranak makan. Habis makan, diorang bertolak lah daripada RNR tu nak balik ke Kuala Lumpur. Sewaktu dalam perjalanan ni berlaku dua peristiwa yang betul-betul menyebabkan dua beranak ni keluar daripada kereta untuk menyelamatkan diri. Yang pertamanya, tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba dua beranak ni rasa seram sejuk. Si ayah tanyalah, kakak rasa ada yang tak kena tak? Kakak dia kata, memang bah ada yang tak kena. Sebab dua-dua dah rasa tak sedap. Dan ditambah lagi, kereta mereka tiba-tiba berat, jarannya perlahan. Kakaknya tanyalah dengan ayah, ayah memang perlahankan kereta ke apa? Cepat sikit, ya ini kawasan gelap ni. Ayah dah tekan habis pedal minyak dia, dia tak bergerak. Jadi kau bacalah apa-apa yang patut. Ayah pun bacalah apa yang patut. Dia dua beranak dia pun berselawat lah sama-sama. Lepas habis selawat, 2-3 kali selawat, akhirnya kereta je bergerak macam biasa. Bila dah bergerak macam biasa, dah tak adalah nak selawat-selawat lagi. Bergerak, tiba-tiba bertukar. Satu lagi pengalaman kedua, iaitu tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba kereta dia bunyi horn sendiri. Waktu tu si bapak ni rasa macam gelabah. Sebabnya orang kereta yang ada kat depan mula dah rasa macam tak selesa bila ada bunyi horn. Orang belakang pun dah mula rasa macam naik-naikkan lampu. Sebab nak tahu kenapa tiba-tiba bunyi horn datang daripada kereta ayah dia. Dan horn tu tak berhenti. Jadi ayah dia mulalah cari mana datang, mana suis nak tutup ni. Macam mana tiba-tiba horn tu boleh bunyi macam tu pula. Bila ayah dia tengah gelabah-gelabah sambil buat kereta, yang si anak Kak Long ni mulalah selawat sebabnya nak bagi kekuatan dalaman lah. Tengah-tengah si ayah ni gelabah, tiba-tiba horn tu senyap sendiri. Lega, siap baik dah, stop, dia kata. Bawa lagi terus sambil berselawat ni sebab nak minta perlindungan daripada Allah Ta'ala kan. Tiba-tiba bunyi horn tu sambung lagi, tapi kali ni bukannya dia buat main pula dah bunyi horn tu. Ya Allah ya Rabbi, dia kata pada waktu tu dua beranak dia dah makin merebang bulu roma, dah tak tahu apa nak cakap lagi, nak buat macam mana. Dia pun, ayah dia dalam keadaan yang gelabah-gelabah berani azankanlah, sebab itu dia cari yang terbaik. Cari yang terbaik untuk ialah kan. Jadi bila dah azan, berhenti horn tu, teruskan perjalanan. Tiba-tiba datang lagi satu ujian, iaitu ujian steering dia tiba-tiba bergerak ke kanan ke kiri sendiri. Kali ni memang dah tak boleh nak buat apa-apa. Bapak pun tekan brek, berhenti tepi. Dia dua beranak turun dan bapak dia warning, hoi orang yang dalam kereta, keluar daripada kereta aku. Kalau tidak, aku akan bacakan ayat-ayat suci Quran biar kau terbakar. Bila bapak dia habis cakap macam tu, masuk balik dalam kereta, teruskan perjalanan. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Mungkin benda yang datang tu adalah daripada dia berhenti waktu dekat RNR. Tapi cukuplah, walaupun ujiannya sekejap-sekejap, tapi ujiannya cukup menegangkan, dia kata. Yai. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Cerita kali ini santai-santai je. Tapi cerita yang pertama yang abang kata janji nak cerita pasal rumah flat tu, abang tak berapa nak berani nak ceritakan pukul 1.18 pagi. Nantilah kalau abang buat live TikTok nanti abang ceritakan. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.